Saya percaya sebelum ni pun adalah diberi pandangan oleh pihak pakar-pakar yang lebih arif dalam membuat proyeksi unjuran bagaimana keadaan penyakit COVID ini akan betul berlaku akan datang ini. Jadi dia bergantung keupayaan kita untuk membuat satu telahan bagaimana unjuran penyakit ini di minggu-minggu akan datang, banyak bergantung kepada data yang kita ada. Data yang kita kutip, yang kita ambil sekarang ini, kualiti data tersebutlah yang akan menentukan ketepatan unjuran-unjuran yang dapat kita buat. Jadi data-data ni memang amat berguna, dan daripada apa yang diunjurkan bahawa banyak yang berpandangan bahawa mungkin tempoh 4 minggu ni belum cukup lah untuk membolehkan kita balik kepada kehidupan seperti sebelum ini. Malah macam umpamanya Profesor Awang Bugiba daripada Universiti Melayu menganggarkan bahawa sekurang-kurangnya tempoh PKP ini perlu dilanjutkan sehingga 6 minggu atau sekurang-kurangnya, dan ini hanya dapat ditentukan apabila kita lebih memahami bilangan kes yang berlaku setiap hari itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ni pun masih lagi bilangan kes tu yang dilaporkan setiap hari tu masih tidak stabil, turun naik ni. Tapi ini pun ada masalah dari segi apakah bilangan kes yang dilaporkan itu adalah bilangan kes yang sebenar-benarnya pada hari tersebut. Sebab kita menghadapi masalah, saya rasa isu dari segi kecepatan kita membuat diagnosis. Kalau kita tempoh kita membuat diagnosis tu, pengesahan maklumat tu ada gap ataupun ada kelewatan kerana banyaknya sampel yang perlu dianalisa. Jadi bilangan kes yang dilaporkan pada hari itu mungkin tidak menggambarkan kes sebenar pada tarikh sampel. Jadi ini pun turut mempengaruhi bagaimana kita mengunjurkan berapa lama kita perlu. Kalau secara prinsipnya kita berada di dalam tempoh di mana tiada lagi penularan. Kalau betul-betul kita nak pastikan bahawa kita sebenarnya boleh bebas, kita kena berada dalam selama sekurang-kurangnya 14 hari di mana tidak ada berlaku penularan kes. Maknanya kita kena tunggu kes tu betul-betul turun, sampai tidak ada lagi kes baru. Dan kita kena tunggu lagi 14 hari. Kalau kita betul-betul benar-benar nak memastikan bahawa kita telah memutuskan penularan jangkitan tersebut. Jadi mungkin ini satu benda yang agak sukar pada kita. Dan saya percaya Kementerian Kesihatan dan pihak kajian akan mencari jalan keadaan yang lebih baik. Umpamanya ada pandangan mengatakan bahawa kita mungkin boleh mengangkat ataupun membenarkan rakyat kembali kepada kehidupan biasa berperingkat-peringkat mengikut kawasan. Mana kawasan hijau tu kita lepaskan dulu, tapi dengan kawalan di sempadan yang lebih ketat. Tapi ini semua perlu diberi perhatian oleh pihak pakar-pakar yang ada untuk melihat bagaimana keadaan transmisi jangkitan virus tersebut di satu-satu lokaliti. Sebab kesan daripada kawalan pergerakan ni cukup besar lah dari segi kesan ni, bukan saja terhadap keselamatan kita tapi juga dari segi ekonomi. Jadi kajian mungkin perlu melihat bagaimana kaedah yang terbaik bagi menangani situasi ini, dalam mana kita yakin bahawa penularan jangkitan itu sebenarnya telah terputus. Sama ada kita nak tunggu satu negara terputus betul penularan itu ataupun kita pergi berpangkat-pangkat. Maknanya kalau daerah ini sudah
bebas daripada penularan tersebut, kita bebaskan dulu daerah itu. Dan kawasan-kawasan yang masih lagi bermasalah, kita beri tumpuan dan sebagainya. Jadi ini perlu penelitian yang teliti lah. Jadi saya tak boleh nak komen banyak because saya pun tak ada akses pada data-data seperti itu. Tapi saya percayalah pihak kerajaan akan memberi perhatian yang serius bagaimana kita nak menentukan sama ada kita telah pun mencapai pemutusan penularan tersebut. Tapi sehingga kita mencapai tahap itu amat penting pada kita semua supaya memberi kerjasama dalam memutuskan rantaian penularan ini. Dan kaedah yang paling terbaik adalah apa yang kita lakukan sekarang ini, iaitu pengasingan sosial, di mana kita tidak bercampur bebas bergerak di sana sini, kerana itu sajalah antara punca utamalah bagaimana masalah penularan wabak ini tidak dapat dikawal.